Okey, terima kasih banyak. Ana ucapkan ahlan wa sahlan juga sekali Dr. Rora kat kami ke Perlis ni. Kita ambil ruang ni pertama untuk menguatkan ukhuwah antara kita. Sebelum tu kita ambil lah sikit masa kerana Datuk Seri Mat Khairi pun join kita tapi duduk sangkut dia kata jam betul ya? Ha? Jam kat Penang. Dia kata lepas dah setengah 2 tapi lambat lepas setengah 2 pun. Jadi kita mungkin nak jemput Dr. Rora sikit untuk bagi sepatah dua. Lepas pada tu baru kita cakap sikit lah. Okay. Kerana pernah datang ke kawasan ni. Terima kasih banyak mai hari ni. Suasana tu bawa dengan family. Hopefully kita tak berhenti kat setakat ni lagi sajalah. InsyaAllah sentiasa berhubung. Dan ini insyaAllah Dr. Rora mungkin ada sepatah dua kata untuk mereka yang masuk ke Perlis ni. Sekarang dia pun jadi penunggu Perlis juga. Okay. Terima kasih lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih kepada Datuk Mufti selaku tuan rumah pada hari ini. Yep. Okey. Dan di kesempatan inilah nak ucapkan juga kepada tetamu yang hadir ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ke negeri Perlis. Boleh ucaplah sebab dah setahun 7 bulan dah duduk di Perlis ni. Dan alhamdulillah dah jadi senior lah pada yang lain. Yang baru pindah, yang mana yang nak baru pindah. Inilah negeri Perlis yang negeri yang bagi saya mula-mula datang sini memang negeri dia cantik lah. Ada bukit-bukit yang kontok-kontok ni. Jadi boleh explore lepas ni di negeri Perlis ni. Itu yang pertama. Yang keduanya, alhamdulillah ibadat haji itu mengikat talian ukhuwah kita. So bila kita duduk, kita mengingati semula apa yang pernah kita lalui. Jadi mengingatkan kita semua bagaimana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka itu telah berada di situasi yang mudah, di situasi yang senang, mereka duduk bersama mereka untuk mengingati semula apa yang mereka pernah lalui, kesusahan yang mereka lalu di Mekah. Jadi itu di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesukaran dan kesusahan supaya apabila kita berjaya melaluinya, kita akan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas kesenangan dan nikmat yang Allah Taala beri pada kita. Jadi inilah antara hikmah haji. Yang mana haji ini kalau tanya kepada Haji Ahmad, kepada Ustaz Anas, kepada Ikrami, Salam dan juga Ustaz Nabil, mereka ni antara petugas yang setiap tahun melaksanakan haji. Dan saya sendiri antara manusia yang Allah Ta'ala pilih untuk laksanakan haji setakat ni dah 5 kali lah. Jadi setiap tahun memang cabaran dan dugaan itu berbeza. Dan setiap tahun itu jugalah Allah Ta'ala berikan rasa syukur apabila kita telah melalui dan melepasinya. Yang mana mungkin ada di antara kita sebelum ni hidup dalam keadaan yang selesa, yang senang, dan kita tak rasa pun syukur dengan kesenangan itu. Kita melaluinya seperti biasa. Tapi apabila kita datang haji, kita lihat, kita rasa dan kita alami suasana bagaimana nak tidur pun susah, nak makan pun kena beratur, nak masuk toilet pun ada time dia, kan? Ada limit time. Lebih sikit orang dah mula ketuk, air pun panas, kan? Sebelum ni belajar dalam kitab fiqh air musyammas. Sebelum ni kan kita belajar air musyammas, air yang air yang terjemur dalam bekas logam yang dikatakan sebagai tidak digalakkan untuk mengambil wudu. Kat rumah kita ada water heater, kita pilih untuk panas. Tapi di Mekah baru kita rasa bagaimana sebenarnya air yang panas itu dirasa pada badan kita, kan? Dengan cuaca yang begitu panas. Dan akhirnya ada yang kata saya nak balik, kalau boleh saya nak balik cepat, saya nak balik cepat. Tapi itulah haji. Ya, waktu tahun ni saya diuji oleh Allah dengan demam, kan? Sampai masuk air lah. Ada lagi parutnya, kan? Masuk air. Masa tu dah cakap dengan Tok Mufti, tahun depan ni kita kena bincang balik lah, kita nak pergi ke tak haji ni. Tapi bila balik, sampai je kat KLIA dah rasa dah, tahun depan ni nak plan nak bawa siapa pula. So itulah keistimewaan haji. Maksudnya ajaibnya tu, masa kita melalui tu kita rasa susah dan kita rasa macam kalau boleh kita nak cepat habis. Tapi bila lama-lama, bila kita balik, kita akan rasa rindu. Kita akan rasa saya nak pergi balik, saya nak melalui balik proses yang sukar itu, kerana ia mengajar kita
bagaimana untuk menjadi hamba Allah. Sebab itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam suratul Isra, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Ayat yang pertama surah Al-Isra tu Allah Taala sebut Maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya. So Isra dan Mi'raj berlaku setelah Nabi SAW melalui proses, melalui satu ujian yang sangat berat. Ada 4 perkara yang berlaku dalam hidup Nabi SAW, yang mana kalau tuan-tuan dan perempuan nak tengok, ada kuliah saya berkenaan dengan Isra Mi'raj di YouTube. Saya tak mahu 8 jam kerana masa kita terhad. Cuma bila setiap ujian dan kesusahan itu telah dilalui oleh Nabi SAW, maka Nabi berada dalam keadaan yang terlalu sukar, sedih, teramat sangat, maka Allah Ta'ala berikan Nabi SAW dengan keistimewaan Isra' dan Mi'raj. Dan Allah mention di dalam Al-Quran, Asra bi'abdihi, memperjalankan hamba-Nya. Setiap kesusahan dan ujian yang Allah Ta'ala beri, Allah Ta'ala nak suruh kita jadi hamba. Allah Ta'ala nak kita rasa diri kita adalah hamba. Yang mana hamba itulah yang mengangkat darjat Nabi SAW. Ciri hamba itulah yang menjadikan Nabi SAW itu dijemput oleh Allah Azza wa Jalla pergi ke Sidratul Muntaha. Jadi saya mengharapkan agar ukhuwah ini berterusan, dan insya-Allah kalau datang ke Negeri Perlis lepas daripada ini, insya-Allah kita akan sambut lagi, bukan sahaja di rumah mufti, mungkin juga di Kuibs. Ada kawan-kawan tanya Kuibs kat mana? Kuibs insya-Allah setengah jam daripada sini, di Kuala Perlis. Tapi kampus kami tu kampus sementara lah, sebelum ada kampus yang lebih baik insya-Allah yang akan ada di Sungai Cucur, iaitu di Padang Besar nanti. Insya-Allah siapa-siapa yang sudi untuk singgah, kita sangat-sangat alu-alukan lah. Kalau siapa nak tengok kampus Kuwait, kampus sementara, rumah sekarang ni rumah kedai lagi. InsyaAllah 5 tahun lagi akan ada kampus yang barulah, insyaAllah. Terima kasih banyak atas peluang ni. Terima kasih banyak atas Datuk Mufti juga kerana memberikan ruang ini. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Sorry. Terima kasih kepada Fadil Profesor Dr. Ruzaimi. Dr. Ruzaimi adalah dulu dia jawatankuasa Fatwa Perlis, kemudian sekarang duduk luar lah, duduk di Universiti Sultan UBSI. Sekarang dia telah jadi rektor kepada Kuibs. Jadi siapa yang nak masuk anak ke Kuibs, boleh masuk. Kuibs ni dalam insya-Allah akan tak apa jauh daripada sini, di Sungai Cucur sedang dalam proses pembinaan satu kampus yang menelan rasanya hampir campur tolak 300 juta untuk kita siapkan. Akan ada kampus yang besar. Sekarang ni kampus dia 2 di Kuala Perlis dan juga di Ulu Pauh. Jadi siapa yang ada anak-anak dia, bolehlah masuk ke Kuibs. Kuibs ni tuan-tuan tak perlu dengar iklan ni. Kuibs ni percuma. Bukan percuma, semua boleh dikatakan semualah dapat beasiswa daripada MAIPS. Tapi ini untuk orang sini, dia tak perlu beasiswa tu. Jadi dia boleh bayar yuran lah. Tapi buat sementara ni memang 100% lah. 100% semua MAIPS tanggung. Jadi insya-Allah tahun ni ucap tahniah juga pada Dr. Ruzaimi kerana memasukkan melebihi daripada apa yang kita anjurkan. Jadi ramai, saya sendiri hadir kepada majlis minggu orientasi ataupun penerimaan pelajar baru tu, suasananya sangat masya-Allah merangsangkan. Sebelum nak cakap tentang satu dua hal ni, nak sebut, nak iklan Negeri Perlis lah, pasal masuk ke Perlis kan. Mungkin kita akan jumpa lagi, mungkin sentiasa akan jumpa di Perlis ni. Kita ada perkampungan sunnah. Bagi siapa yang tak pernah mari perkampungan sunnah, boleh mari perkampungan sunnah, insya-Allah. Tapi sebelum perkampungan sunnah ini, program yang pertama yang kita buat dan akan dibuat setiap tahun ialah Sunnah Convention 2024 yang akan dianjurkan di Perlis
pada 27 dan 28 Januari yang akan membabitkan semua speakers international. Kita ada Khalid Yasin, kita ada apa? Syekh Asim, Syekh Salah yang Mesir tu, yang Egypt, yang cakap ni. Bilal Phillips. Kita ada siapa lagi? Adalah 6 orang. Dr. Zakir Naik, Dr. Ustaz Usihi juga, dan banyak lagi lah yang kita 6-7 orang juga yang daripada international. Masuk free, percuma. Cuma kena booking awal lah. Kalau perkampungan sunnah pun, kalau kita 25 hari bulan kita akan mula iklan. Biasanya kalau kita dan iklan, dia akan, hotel-hotel di Perlis ni akan penuh cepat lah. Dia tidak seperti ini. Bukan perkampungan sunnah. Yang ini convention yang barunya 2 hari. Perkampungan sunnah dia padat daripada pagi sampai malam. Tapi yang ni santai sikit. Dia mula pukul 9, pukul 6 petang dia akan berhenti, tapi 2 hari. Sebab kita tahu sebahagian yang ni semua pendengar dia terdiri daripada mereka yang mendengar English punya. So mungkin mereka ni main Perlis, lepas santai-santai sikit, tapi mereka akan ada program. Kerana kalau nak panggil semua speakers tu, kos dia memang sangat tinggi. Tapi kalau buat di KL pun saya nak tengok semuanya kena masuk, kena bayar. Tapi insyaAllah kita buat di bawah Jabatan Mufti dan ni percuma dengan beberapa penaja. Cuma kita rasa limit tak boleh lebih daripada 3,000 orang. Ini CEO Maib, Ustaz Muhammad Nazim. Anda panggil dia main lah sebab dia ada duit banyak. Jadi kalau apa-apa boleh minta duit kat dia untuk buat program. CEO Maib, Datuk Amhari selalu berurusan kot. Ustaz Muhammad Nazim ni CEO Maib, setiausaha dulu yang tamat mulia Tuanku Raja Muda juga. Okey. So ini program-program di Perlis. Harap-harap semua orang akan terus datanglah ke Perlis dengan program-program yang kami ada. Itu kempen 2024-2025 tahun melawat Perlis. Cuba berhubung dengan kita ni, ana nak sebut sikit benda untuk kita kongsi. Dalam hidup ni, kita manusia yang bersosial, kita ada banyak kawan-kawan. Kawan berniaga, kawan memancing, saya tak tahu, mungkin kawan pergi bercuti. Bukan apa? Kawan gaduh. Kawan gaduh. Dalam kalangan kawan-kawan kita ni, ada kawan-kawan yang akan menyebabkan kita dilindungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Semua kita baca hadis yang 7 orang ni. Sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah lindung pada hari yang tak ada perlindungan melainkan perlindungannya. Salah satu daripada 7 itu ar-rajulan yuhibban fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Kan, 2 orang lelaki yang berkasih sayang kerana Allah, berjumpa kerananya, berpisah juga kerananya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Dalam riwayat Imam Ahmad, rajulan tahabban, yang dalam riwayat Imam Ahmad, man sarrahu an yajida ta'mal iman falyuhibbal abd fillah. Siapa yang nak rasa iman, maka dia hendaklah falyuhibbal abd la yuhibbuhu illa lillah. Siapa yang nak rasa nikmat iman, taste of iman, maka dia hendaklah menyayangi satu hamba Allah. Dia tak sayang orang tu melainkan kerana Allah. Siapa yang dalam hidup dia ada orang yang dia sayang, not because of business, not for the sake of dunia. Tak, hanya kerana Allah kita suka dia. Kita akan menikmati nikmat iman, ta'mul iman. Mudah-mudahan
hubungan kita semua juga ni tak kerana apa-apa, kerana Allah Azza wa Jalla. Kerana kita berpegang pada agama dan ingin menghayati agama, lalu kita ada circle ni. At least ada dalam list kita, list amalan soleh kita di dalam dunia ini. Tak apalah, manusia bersosial, ada kawan mega kita, kawan naik motor kita, kawan makan nasi kandang kita, macam kan. Ramai lah kan, mamu lah. Tapi ada kawan kita yang kita tak ada apa-apa kepentingan dengan dia, hanya kerana Allah saja. Kita tak memerlukan dia, dia tidak memerlukan kita kerana dunia. Tapi kita memerlukan dia kerana akhirat. Dia berkawan dengan kita juga kerana akhirat. Mudah-mudahan Allah melindungi kita pada hari akhirat kelak. Dan itu adalah merupakan harapan kita semua dalam hidup ni. Dan Ana rasa Alhamdulillah, kerana kita berjumpa pada haji di atas satu azam pada hari yang pertama, kita nak buat haji mengikut sunnah. Itu azam kita hari itu. Taklimat kita pun beritahu kita nak buat haji mengikut sunnah. Walaupun ada risiko, risiko Ikrami tanggung lah. Dengan tim dia, dengan Ustaz Nabi, dengan Ustaz Anas, dengan semua tanggung lah. Kan? Yang ceramah ni, Safwan lagi, dia kena tanggung lagi dia. Allah, macam mana nak buat ni? Kan? Tapi insya-Allah mudah-mudahan berterusan. Dan Ana ucapkan, Ana sebenarnya terus terang bukan pekerja MKM ah. MKM pun tahu Ana tak ada apa-apa agreement, tidak ada apa-apa bayaran khas. Ana hanya pi hanya kerana ada ruang lah nak cakap sunnah. Kan? So taklah kata Ana nanti bukan nak habaq apa, tak kira apa habaq, dia kempen lah. Itu company dia. Ada company depa ni punya. Company depa ni punya. So Dr. Rizami pun sama. Dia juga pergi hanya semata-mata untuk menyampaikan ajaran. Mudah-mudahan Allah rahmati kita, dan terima kasih atas perjumpaan kita ni. Dan ambillah ruang ni untuk kita santai-santai. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala akan menguatkan hubungan ni sehingga akhir hayat. Kita akan ingat teman haji kita. Kita berjumpa kerana sama-sama nak melakukan amal soleh yang sangat besar, iaitu haji. Kalau tak kena haji, kita tak jumpa. Ada member yang kita jumpa kerana kita pergi convention. Ada member kita jumpa kerana kita pergi nak menikah sekali. Ada member kerana pergi konsert atau alif yang kita, tak apalah. Jadi mudah-mudahan kita jumpa kawan-kawan kita kerana Allah. Dan harap ambillah ruang yang ada ni, pusinglah kawasan ni dan berkenalan dengan sahabat-sahabat. Ana harap dapat berkenalan. Ustaz Nazim dah sepatah dua untuk bagi taklimat tentang maib sikit. Dah mari dah. Majlis tapi kita dalam negeri Perlis kan, walaupun buat rakaman, orang hak negeri lain jangan rasa lah kan. Kita sesiapa yang ingin membayar zakat ke maib sangat-sangat dialukan lah. Dengan satu sistem yang boleh sembang Ustaz Nazim sekali lah. Dan mudah-mudahan dengan sistem tu juga membantu dakwah di seluruh negara ini. Di seluruh negara ni, insya-Allah. Terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa-siapa ada nak bercakap boleh bercakap. Kalau tidak, kita akan enjoy pergi makan insya-Allah nanti. Atau makan ramai? Ada soalan? Oh, ada. Ada. Kalau nak tanya pasal rumah tangga, Dr. Ruzami ada sebelah. Ana tak boleh jawab pasal isteri dah depan. Okey, Datuk. Silap. Soalan Zari. Ada beberapa soalan berkumpul ni. Soalan antaranya apa dia punya keperluan dan hukum dia kalau kita memulakan majlis dengan membaca Al-Fatihah. Itu Dr. Rizami kena jawab. Dia bahagian dia. Okey.
buka majlis dengan Fatihah. Pertama sekali kita kena tahu Fatihah ni memang satu surah yang penting dalam Islam. Bahkan dipanggil Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Bahkan tidak sah salat melainkan dengan membaca Fatihah bagi orang yang salat bersendirian dan orang yang menjadi imam. Manakala bagi orang yang menjadi makmum, seperti mana yang kita tahu, ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mewajibkan dan ada yang tidak. Kita tidak menafi kepentingan surah Fatihah. Itu yang pertama dulu, kena tahu. Yang kedua, memulakan majlis. Majlis ni memang ada lah di zaman Nabi SAW, memang ada. Nabi bermajlis dengan sahabat-sahabat dia, Nabi duduk bersama dengan sahabat-sahabat dia. Tetapi di sana tidak ada riwayat yang jelas. Sekadar kajian saya, tidak ada riwayat yang jelas Nabi SAW memulakan majlis dengan membaca surah-surah yang tertentu, melainkan untuk orang kata apa, beristishhad. Maksudnya Nabi SAW kalau baca mana-mana ayat dalam Quran sekadar untuk mengambil manfaat daripada ayat tu dari sudut tafsirnya, dari sudut faedahnya. Tetapi untuk memulakan majlis dengan membaca surah Al-Fatihah itu saya tidak menjumpai mana-mana asalnya. Sekadar kajian saya lah. Tetapi kalau kita nak tutup majlis, tak tutup majlis dengan tasbih kafarah, itu memang ada riwayatnya. Sebab itu biasanya tutup majlis kita akan kata kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah ataupun kafaratul majlis. Yang tu memang ada. Tetapi yang Fatihah saya tak jumpa lah. Datuk kalau Datuk jumpa saya tak tahu. Mungkin Datuk pernah jumpa. Tapi saya memang tidak pernah menjumpainya. Kerana apa? Kerana dalam agama ini bila kita nak melakukan sesuatu yang bersifat bentuknya tu spesifik. Bentuknya spesifik dan kita lakukan secara berulang-ulang, dengan kita ada anggapan bentuk tu mempunyai satu kaifiat ataupun satu kita panggil apa? Khasais ataupun satu kelebihan spesifik, maka kita memerlukan dalil yang spesifik. Kalau tak, dia akan masuk dalam bab bid'ah idhafiyah. Contoh kita bincang sebelum pagi tadi baru bincang, Jabatan Mufti Negeri Perak mengatakan tidak ada salat tahiyatul masjid di surau, walaupun surau tu diri Jumaat. Saya ada bagi komentar pagi tadi. Kebetulan tak ada buat apa pagi tadi. Sementara nak datang rumah Datuk tadi, saya perincikan lagi. Saya kata kalau surau tu tanahnya wakaf memang untuk solat, maka dia mengambil hukum masjid, boleh tahiyatul masjid. Tapi kenapa bagi surau-surau yang bukan bersifat wakaf, contohnya macam surau di petrol station, surau di hypermarket, surau-surau yang bersifat sementara ni, kenapa tak boleh tahiyatul masjid? Bukankah solat tu benda bagus? Tapi kerana kita pegang pada disiplin yang sama, iaitu ibadat yang nak dilakukan dengan bentuk yang khusus, dengan berterusan, maka kita memerlukan dalil yang spesifik. Jadi kalau ada dalilnya yang jelas menunjukkan bacaan itu ada, maka kita ala ra'si wal ain lah kata orang Arab, kita terima dan kita akur, kita patuh. Kalau tak, maka kita tak setujulah. Contoh yang lain, Al-Imamul Khattabi, dia ada sebutkan tentang satu perkara, iaitu ada hadis Nabi SAW melarang perbuatan, kalau ikut lafaz hadis tu, nahan Nabi SAW anil halqi fil masjid qabla al-jumu'ah. Dia baca halqi. Nabi SAW melarang halq sebelum salat Jumaat di dalam masjid. Jadi dia pun amalkanlah. Dia amalkan halq. Dia tak bercukur lah sebelum Jumaat. Pada hari Jumaat tu, kalau sebelum datang solat Jumaat, dia tak cukur. Sebenarnya bukan halq, sebenarnya hilaq. Nabi melarang buat bulatan dalam masjid sebelum solat kerana mengganggu orang nak duduk di saf awal tu, di saf depan. Jadi bila dia tahu saja benda tu, kan, bila perawi tu tahu benda tu salah dari sudut bacaan, dia silap baris, maka dia terus meninggalkan perbuatan tu. Salah ke kita tak bercukur pada hari Jumaat? Kalau ikut tak bercukur ke nak bercukur ke, benda tu adalah satu benda yang ada keluasan dalam agama. Tapi bila kita buat tu dengan alasan ada kepercayaan agama di situ, maka perlu datang disiplin tu balik. Iaitu disiplin mesti ada dalil. Kalau tak ada dalil, masa kita tak boleh nak anggap benda tu spesifik. Saya bagi contoh yang lain untuk mudah faham. Salat qabliyah subuh 2 rakaat.
Apa bacaan yang disunatkan pada qabliyah subuh? Rakaat pertama baca surah apa? Ya, rakaat pertama baca Fatihah dan Al-Kafirun. Rakaat kedua baca Fatihah dan Al-Ikhlas. Jadi kalau orang tanya kita, apa surah yang sunat dibaca ketika mana salat qabliyah subuh? Kita kata surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Kenapa kita boleh sebut begitu? Kerana ada hadis yang spesifik yang menyebutkan memang Nabi baca surah tu. Sama macam solat raya. Solat raya rakaat pertama baca suratul A'la, surah kedua rakaat kedua baca surah Al-Ghashiyah. Kenapa kita sebut begitu? Kerana ada hadis sebut begitu. Tapi kalau orang kata, saya solat duha ni saya nak baca surah spesifik sekian-sekian. Kita kata nak baca surah apa pun tak apa. Tapi bila dia spesifikkan mesti surah ni dan surah ni, kena bawa mari dalil yang spesifik. Dia tak boleh kata baca surah salah ke? Memang baca surah tak salah, tapi surah yang sunat dibaca pada solat secara umum adalah keseluruhan surah dalam Quran. Bila you nak spesifikkan satu surah, maka you kena bawa dalil yang spesifik. Kalau tak, you tak boleh kata baca surah ini secara spesifik adalah sunat. Boleh faham Boleh faham? Ke confused? Dr. Muaz macam confused? Oh, dia tengok orang belakang, ingat tengok saya. Okey. Boleh faham kan? Itu disiplin. Kalau tak, dia akan masuk dalam bab bid'ah idhafiyah. Maksudnya kita menambah sesuatu bentuk, asalnya memang ada ibadat tu, tapi bentuk tu kita pergi tambah. Bentuk tu yang perlu ada dalil spesifik. Kalau tak, dia akan jadi bid'ah idhafiyah. Kalau berkeras untuk meneruskan Al-Fatihah tu, dia jadi hukum jadi pula. Ya, dia akan jadi bid'ah idhafiyah lah. Kecuali kalau ada dalil lah. Kalau ada dalil, saya pun nak belajar jugalah bab dalil ni. Kalau ada, kalau jumpa. Membuka majlis dengan surah Al-Fatihah. Bid'ah idhafiyah. Maksudnya dia tak ada asal lah. Dia tidak ada asal dalam agama. Dengan bentuk tu, satgi orang salah faham, dia kata macam tengok Rora baca Fatihah tak boleh. Bukan baca Fatihah tak boleh. Anggapan itu adalah sebahagian daripada tuntutan agama tu tak ada. Boleh? Allahu a'lam. Siga tak payah tanya. Yang tu kena tanya Datuk Arifin. Soalan yang Boleh saya jawab? daripada yang soalan dia kedua ni, semalam ada bincang-bincang, ada yang kata seronok isigar ni. Jadi kita pun tak tahu lah hukum ni kan. Sebab dia kata isigar ni bukan hisap. Dia apa? Macam mana? Kemam? Main asap. Jadi Tapi dia jatuh di bawah menzalimi ya. Menzalimnya. Saya rangkum kat masa ni bahagian hisap, bahagian makan. Ada satu sigar Datuk, ada satu pasal kita makan makanan yang macam dijual oleh orang Cina. Tahu dia tu halal, tapi macam mana tanggapan dia? Dan nombor tiga ni ada kitab. Macam kalau kita pergi US, kita pergi UK yang macam boleh makan. Bukan juga je, ahli kitab macam Kristian ni boleh makan. Tak payah kita nak pergi semak, nak pergi check, tak payah. Kita just makan, bismillah. Terima kasih. Saya Dr. Rora boleh jawab lagi lah. Cuma anda nak sebut sikit sebab kadang-kadang orang ni dia tak faham. Apabila kita kata benda ni Nabi tak buat, what's wrong with that? Benda baik apa? Kalau kita pakai kaedah benda baik, semua boleh dibuat. Ada beberapa keadaan, kita kena tanya kenapa benda tu nak dibuat. Kalau dia nak dibuat kerana dia kata benda ni ialah satu benda yang memang dia dapat pahala dengan perbuatan tu. Misalnya kalau tadi, setiap kali dengan tempat yang seperti itu dia dapat pahala. Baca Fatihah dapat pahala, no issue. Tapi menentapkan Fatihah sebelum majlis itu yang menjadi perbahasan. Saya buat contoh yang lain. Azan, baik tak? Baik. Fadilat banyak. Muazzin pada hari kiamat. Satu orang setiap kali nak sembahyang duha dia azan. Baik ke tak? Siapa nak kata tak baik? Lebih daripada tu, setiap kali nak makan nasi dia azan. Orang tahan ni apa?
Apa masalah? Hang larang aku benda baik. Kan? Ha? Sebab tu timbul masalah pergi haji azan. Kenapa? Kerana kalau dibenarkan, maka agama tak ada lah. Semua orang boleh buat sendiri. Kan? Solat juga demikian. Nabi telah bagi tahu solat sunat. Dia nak sembahyang mutlak, dia sembahyang lah. Tapi dia tak boleh buat satu sembahyang yang Nabi tak buat, dan dia yang create sembahyang tu. Sembahyang apa? Nak pergi sekolah umpamanya. Dia nak buat solat, biar ambil yang ada. Dia tak boleh create sendiri. Kan? Sembahyang kerana nak mesyuarat, dia tak boleh lah. Kalau dia nak sembahyang, dia nak sembahyang hajat ke, sembahyang apa, dia minta doa kepada Allah, itu hal dia. Jangan buat benda yang tidak pernah Nabi buat dengan meletakkan tertentu benda itu di situ. Nak baca Fatihah, anytime boleh baca. Kita duduk sekarang boleh baca. Tapi jangan kata kalau nak mula majlis, Fatihah dulu. Itu tidak menjadi sunnah kerana Nabi tak buat. Tapi kalau dia masa nak mula majlis, tiba-tiba dia baca Fatihah, tak kerana majlis tu, kerana dia teringat nak baca Fatihah, tak apalah, dia baca lah. Dia bukan menetapkan. Sebab tu dalam majlis, kalau kita orang sebelum nak mula majlis, dia ambil satu orang baca Quran, dan kemudian dia huraikan Quran tu. Kenapa awak baca Quran tu? Dia kata sebagai satu tazkirah untuk orang mempelajari tafsir sebelum kita mula majlis. Kita nampak tujuan dia. Tujuan dia tu valid. Tujuan valid. Maka ada Untuk educate dulu. untuk educate valid, educate terbuka. Boleh. Sebab tu sebelum majlis kita kadang-kadang jemput qari baca ni dan ada orang terjemahkan. Untuk apa? Untuk bagi satu tazkirah kepada orang yang mari ni, supaya bahawasanya Allah telah peringatkan sekian-sekian. Kita nak mesyuarat, satu orang kita minta mai baca surah tentang ayat-ayat Nabi kaitan. Lepas tu ada, itu termasuk dalam bab tazkirah umum. Tapi menetapkan surah tertentu di tempat tertentu, itu hak Nabi. Am lahum syuraka'u syara'u minad din ma lam ya'zan bihillah. Adakah mereka ada sekutu-sekutu yang membuat agama, membuat syariat untuk agama apa yang Allah tak izinkan? Itu yang nak pakai tak apa. Dia ni kalau nak pakai, nak pergi semayang je, dia mesti akan pakai kopiah putih, baju sekian-sekian, baju Pakistan. Tak apa pakai. Pasal apa? Aku selesa. Tapi kalau dia kata kalau nak semayang, yang ni lah pakaian dia, yang nak membolehkan kita dapat pahala lebih. Yang ni bid'ah. Pasal awak membuat penetapan agama, ketetapan untuk agama. Kalau tak buat, ada sebahagian dia arguekan, dia kata Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi membaca ayat-ayat tertentu sebelum memulakan durus dia. Kita anggap dia baca di atas dasar tazkirah ini. Tapi kemudian perbuatannya juga bukan hujah. Yang menjadi perhujah ialah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian tadi pasal web tu tak payah jawab. Sigar. Asal benda-benda ni, asal semua benda boleh. Melainkan ada benda bukan ibadat. Kehidupan, seni, kebudayaan, makan minum, semuanya boleh. Kerana al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal pada benda-benda ni boleh. Sehingga ada dalil yang menunjukkan tak boleh. Dalilnya sama ada dalil yang jelas. Quran haram babi, haram arak. Ataupun dalil yang tidak kerana dia itself, tetapi kerana disebabkan dia mempunyai kesan yang dilarang oleh agama. Seperti memabukkan. Walaupun makan buah. Buah tu kalau dia makan, dia mabuk. Makan ayam pinang. Kalau makan dia mabuk. Cakap elok. Pening ni semua. Langkah kiri. Logiknya pinang ya. Tapi mabuk. Mabuk dilarang. Dia larang kerana kesan. Rokok, benda-benda yang semua vape ke apa, bincang atas kesan. Bincang atas kesan. Kalau kesannya itu memudaratkan,
di sisi ahli pakar dalam bidang itu, maka dia haram, kerana Allah larang kita wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, larang kita campak diri kepada kebinasaan. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan, di atas diri kamu ada hak. Nabi tengok orang nazar duduk tengah panas pun Nabi tak bagi. Nabi tak, padahal dia nazar atas nama agama. Jadi kalau vape ke apa ni, kita bincang panjang lah Tua. Pasal ramai juga kami yang nak kata macam boleh masa awal tu. Datuk Rora pun main terasa macam nak kata siapa Zarul ada daripada awal tak boleh. Datuk Zarul yang kata awal. Ha? Datuk Kamili mungkin kata awal. Tapi yang pentingnya tetapi apabila argumen yang diberikan oleh pakar kepada kami, kita bila nak fatwa kita menjemput pakar, bertalu-talu argumen mereka menunjukkan memang bahaya. So daripada situ, bukan kerana kita pilih, kerana kita tak isap benda tu, kita tak. Memang kerana argumen menunjukkan hal itu. Dia fatwa atas larangan di atas benda tu. Melainkan satu orang dapat buktikan dengan barang tertentu ni, letak bahan tertentu, penapis tertentu, tak ada kesan bahaya tu. Apa pun makan ada kesan, memang ada kesan. Makan gula pun ada kesan dengan kadarnya. Sebab tu kita ambil lebih tak boleh. Tapi kalaulah sekiranya benda tu kita ambil memberikan kesan pada jantung kita, merosakkannya, maka hukumnya hukum itu. Apa yang haram untuk orang beli, orang guna, haram juga untuk dijual. Melainkan ada hal itu lebih daripada satu purpose. Misalnya contohlah kan, senjata ada boleh digunakan untuk baik, boleh digunakan untuk buruk. Cuma fuqaha fatwa kalau jual senjata pada orang yang kita tahu nak pergi bunuh orang, memang tak boleh lah. Kan? Tapi kalau kita tahu menjual vape ni tak ada kegunaan lain melainkan hisap tu je lah. Tapi Datuk, kalau dia katakan dia niat nak jual vape tu supaya mengurangkan mudarat orang hisap rokok. Itu juga kami telah soalan kami lah. Soalan tu telah dipijak mentah-mentah oleh Kementerian Kesihatan ketika kami berhujah, dan doktor-doktor kata no, tak ada, tidak benar. Dan kami fatwa masa bincang pasal isu vape tu, memang kami menjadi orang yang pro vape. Maksudnya kami letakkan diri kami, kami ambil diri kami posisi penyokong. Pasal dia berdentang. Kalau tidak dia tak apa. Jadi kami tanya dari semua sudut. Tapi semua dipatahkanlah dengan bukti lah. Kita tanya atas sangkaan kita lah kan. Soalan Datuk Mufti yang dia jawab yang last. Anda ingat Datuk Mufti tanya soalan yang sukar juga untuk jawab. Iaitu soalan Datuk Mufti, kalau betul lah vape ni bahaya kan, bukankah makan sate pun bahaya ke? Ada karbon, boleh bawa kanser. So jawapan doktor tu adalah, Datuk, kita kena realistik kata, sebab perut memang diproses, perut dijadi oleh Allah untuk proses makanan. Tapi paru-paru bukan Allah Ta'ala cipta untuk terima asap. Itu jawapan dia. So kami puas hati lah. Betul juga lah. Kalau dia makan vape tu, itu betul, mesti tak boleh ke? Cuma anda sebut satu. Dulu anda masih ingat, kalau orang Penang dia tengok ni, nak cakap ni, dia ingat satu orang. Nama dia Ustaz Abdullah Yaakob. Masa anak kecil-kecil nak ikut dia kuliah lah. Satu pakcik ni duk tanya juga pasal rokok ni. Pasal apa Ustaz kata tak boleh? Ustaz kata tak boleh. Dia marah pakcik ni pasal Ustaz kata haram rokok tu. Dia hisap rokok. Tapi Ustaz Abdullah jawab satu benda untuk boleh. Dia kata, pakcik, kalau dulu pakcik masa lahir mai tu sekali dengan celepah rokok tu keluar mai. Keluar daripada perut mak tu dengan celepah rokok, pakcik hisap lah. Dia kata macam tu lah. Jadi dia kata, kalau dah mai dengan perut mak pun rokok keluar sekali. Dia kata. Hisap lah, dia kata. Tapi anak gurau lah, tapi maksudnya vape ni macam tu lah. Kalau dah satu orang tu kalau tak isap vape, artinya apa pun tak boleh buat dah. Nyawa, nafas pun tinggi rendah. Bolehlah dipertimbangkan untuk diisap kan. Asalnya bukan kita kata tak boleh.
kita mengambil keputusan kata boleh. Tetapi argumen dari segi kesihatan tak menyokong fatwa tu. Ustaz, ni macam tadi Ustaz cakap pasal certain recitation, bacaan doa untuk spesifik masa yang kita pandai-pandai cakap ni kan. Macam seperti contoh macam doa makan. Macam seperti doa tu dia cakap ini spesifik. Sebelum kita makan kita kena baca doa ni. Padahal ada sunnah yang cakap Nabi bismillah je terus makan. Tapi kalau kita cakap kita kena baca doa makan ni, tak salah pun kalau kita baca doa. Kalau dia kata untuk bila kita datang rezeki tu, bila datang rezeki bermata, kita baca doa tentu makbul. Doa dia punya argument dia macam tu. Tu macam mana Ustaz? Tu satu. Dan nombor dua, macam kalimah subhanallah, masya-Allah, alhamdulillah, ada spesifik masa juga tak yang kita nak sebut subhanallah, masya-Allah tu? Yang mana waktu yang ujian tu untuk gunakan pada waktu dan keadaan yang itu. Okey, soalan yang kedua tu Datuk jawab lah. Soalan pertama tadi berkenaan dengan doa makan lah. Sebenarnya doa untuk makan ni dalam hadis Nabi SAW hanya menyebutkan ya ghulam samillah. Wahai anak muda, Nabi tengok ada budak makan, tangan dia merewang, merata-rata macam tak beradab makan, maka Nabi SAW pun panggil dia. Nabi kata ya ghulam samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak muda, wahai anak, samillah, baca bismillah. Wa kul bi yaminik, makan dengan tangan kamu, tangan kanan kamu, dan wa kul mimma yalik, ambil yang dekat-dekat dulu, yang mana yang berhampiran dengan kamu dulu. Dalam hadis yang lain juga Nabi SAW membaca bismillah sebelum makan. Ada riwayat Nabi SAW dikatakan apabila dihampirkan kepada Nabi SAW ini makanan, maka Nabi akan baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkati untuk kami apa yang kau rezekikan kepada kami dan jauhkan kami daripada azab neraka. Riwayat ini datang daripada jalur Muhammad bin Abi Zu'aizi'ah, yang mana Muhammad bin Abi Zu'aizi'ah telah dikritik oleh ramai ulama-ulama hadis sehingga Al-Imam Al-Bukhari mengatakan beliau merupakan perawi hadis yang mungkar, perawi hadis yang tak dikenali, sehingga kan Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, dia kata perawi ini memang bermasalah, daif, dia daif berat, la yushtaghal bihi, jangan sibuklah pasal riwayat dia ni, tak ada nilai. Jadi oleh kerana itulah kalau ikut pendapat yang tepatnya, yang sahihnya, bila nak makan baca bismillah. Ada sebahagian riwayat yang dinukilkan daripada Ali bin Abi Talib, yang mana riwayat tersebut juga menganjurkan doa makan. Lafaznya hampir sama, tetapi riwayat itu juga dhaif. Ada satu riwayat yang sanad dia sabit, sahih, tetapi dia bukan daripada perbuatan Nabi SAW, dia hanya satu hadis yang mauquf daripada tabi'in ataupun sahabat, rasa tabi'in. Ada dalam Muwatta' Malik. Cuma kalau tanya pada pendapat saya lah, kita kembali pada kaedah yang tadi tu. Yang pertama, doa bukanlah satu benda yang dilarang. Doa ni bila-bila masa boleh, dengan apa bahasa sekali boleh. Kerana dia termasuk dalam perkara yang luas. Ya, kita boleh doa dengan apa saja doa, selagi mana doa tu bukan doa yang berdosa ataupun doa memutuskan silaturahim. Kita boleh doa dengan apa sahaja bahasa pun. Tak semestinya doa dalam bahasa Arab. Sama ada maksur ataupun tidak maksur. Sama ada doa tu datang dalam Quran ataupun hadis ataupun bukan. Kita boleh beramal dengan doa-doa yang kita rasa satu keperluan. Tapi, untuk kita mengatakan doa tu doa makan, riwayatnya tidak jelas. Yang jelas adalah bismillah. Tapi untuk kita berdoa sekali-sekala dengan kita tak anggap pun benda tu sebagai satu ada khususiat, dia tak ada satu keistimewaan yang spesifik pada lafaz tu, maka kita boleh berdoa. Maksudnya doa ni luas. Allahumma barik lana ni kita boleh baca mana-mana yang kita rasa sesuai dengan ayat tu. Contohnya, orang bagi kita sesuatu pemberian kereta, kita pun kata Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, rezeki berkati untuk kami apa yang kau rezekikan. Tapi cuba kita baca doa tu bila kita dapat kereta. Cuba kita baca doa tu bila kita dapat benda-benda yang tak boleh makan. Orang kata, tu doa makan, kita tak boleh makan lah. So,
dia ada satu kepercayaan doa tu memang spesifik untuk makan. Sedangkan doa tu maksudnya luas. Nak sandarkan kepada doa makan tak boleh. Cuma kita kata kalau you amal doa ni bukan dengan tujuan ataupun mengambil keberkatan pada lafaz tu spesifik. You sekadar nak berdoa, tak ada masalah. Tapi doa yang sebenar yang ada, bacaan yang sebenar yang ada dalam sunnah Nabi SAW, Bismillah. Cuma para ulama berbeza pendapat. Ada yang kata Bismillah saja, ada yang kata Bismillahirrahmanirrahim. Tang tu pun ulama still beza pendapat lagi. Maksud dalil dah ada dah. Nabi baca Bismillah, Nabi suruh baca Bismillah. Samillah, baca Bismillah. Tapi nak baca Bismillahirrahmanirrahim ke nak baca Bismillah saja? Di situ pun masih diperdebatkan lagi. Sebab apa? Sebab tadilah kita nak menganjurkan satu amalan yang nak disandarkan kepada Nabi SAW dan orang akan bila baca tu orang akan anggap ada kelebihan yang spesifik di situ. Jadi simple aja. Bid'ah idhafiyah ni dia kena ada tiga, kita panggil apa, tiga benda yang menjadikan dia bid'ah idhafiyah. Seperti mana disebutkan oleh Al-Imam Musyatibi dalam Al-I'tisam. Dia kata tariqatun fid din mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud lillah. Dia kata bid'ah idhafiyah ni tariqatun fid din, satu bentuk, satu jalan, satu amalan dalam agama. Bila kita sandarkan amalan tu dalam agama, then dia boleh datang. Lepas tu tengok pula syarat yang kedua. Dia kata tudahi syar'iyyah. Mukhtara'ah tudahi syar'iyyah. Dia direka. Dia jalan dalam agama. Kita buat tu kerana kita anggap dia sebahagian pada agama. Kemudian dia direka. Tapi dia macam, nampak macam amalan agama. Tapi dia rekaan. Yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fi ta'abbud. Masa orang tu beramal, dia anggap ada kelebihan spesifik sebab dia nak melampau dalam beragama. Dia nak berlebih-lebih. Sedangkan Nabi SAW tak tunjuk. Jadi kalau sekadar dia kata saya doa ni tak ada buat apa, saya doa lah, tu tak ada masalah. Tapi kalau dia kata, contohlah macam kadang kaum ibu kan, dia kata ada ustazah-ustazah mengajar, dia kata sambil-sambil masak tu berselawat lah. Tak ada buat apa kan, sambil-sambil masak tu berselawat. Yang tu betul. Tapi dia kata kita kalau nak masak, kita kena selawat. Itu lain. Sebab dia dah letak selawat tu sebagai satu tempat yang spesifik dia waktu masak. Boleh faham tak? Itu beza dia. Wallahualam. Okey, terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti bersama-sama lagi kita nak siap makan. Tu apa main nak makan? Saya suruh catering main buffet sebelah. Betul tak? Yang last second question tu, yang kalimah subhanallah alhamdulillah, yang tu ada spesifik tempat yang waktu certain situation yang dia orang tanya subhanallah, masya-Allah, alhamdulillah, Allahu akbar, tangga. Masa bila? Ya. Masa dia nak buat subhanallah, waktu kita nampak satu kehebatan subhanallah. Ada tempat yang sesuai penggunaan dia tu kat mana? Kalau masya-Allah nak cakap masa bila? Subhanallah masa bila nak cakap? Tasbih, tahmid pada umumnya di mana dalam segala keadaan kita disuruh. Selagi mana keadaan itu tidak merendahkanlah, seperti dalam tandas ke apa. Jadi itu tak ada isu. Ada tempat yang memang ada nas yang kata itu bacaannya, kan? Tasbih, kan? Apa nama, umpama ataupun isyaratnya subhana man yusabbihu lahu ra'du bihamdihi. Ada Quran bagi isyarat apabila tentang bunyi guruh umpamanya. Walaupun tak jelas tak ni, tapi dia bagi dia isyarat. Ataupun Nabi SAW sebut apabila orang yang ta'arra minal lail, yang terjaga tengah malam kan. Jadi dia pun kata apa kan? Alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar dalam hadis Bukhari. Ada tempat yang Nabi bagi tahu itu adalah bacaan. Subhanallah yang dibaca selepas daripada salat itu ialah tempat yang mana telah ditetapkan ada bacaan. Yang mana ada memang sunnah, tidak termasuk dalam sunnah yang memang telah dikhususkan bacaannya. Yang mana tak Nabi sebut, kita boleh di atas umum tasbih. Tapi bukan kena kaitkan dengan tempat itu. Kan, bukan kena kaitkan dengan benda tu.
Kita tidak kaitkan dengan kejadian atau waktu itu, kerana Nabi tak kaitkan. Kita kaitkan dengan umum lah. Daripada aku duduk saya saja, tasbih kan? Subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdihi. Allah ampunkan segala dosa. Kan? 100 kali. Dia baca 100 kali. Yang tu yang Nabi peruntukkan. Boleh tak baca 2000 kali? Boleh. Boleh baca. Cumanya Al-Imam Al-Qarafi di dalam Al-Furuq, dia menyebut satu hal untuk kita ambil manfaat. Tasbih, tahmid ni, dia kata kita boleh baca banyak mana pun. Tapi bagi tempat yang telah dia tetapkan, jumlah tu kita kekal. Umpamanya, selepas sembahyang dia kata 33. Kita buat 33 lah. Pasal itu dia bagi tahu. Ini bukan Ibn Taymiyah bagi tahu. Ini Al-Qarafi dalam mazhab Imam Malik. Kitab dia Al-Furuq. Ini kitab rujukan dalam semua ahli-ahli di dalam usul, di dalam maqasid. Dia kata yang tu telah ditetapkan. Kerana dia kata seperti mana Raja Malik, apabila dia kata awak buat 5 kali, kita buat 5 lah. Pasal dia bagi tahu 5. Kita tak payah buat 6, 7. Pasal kita ikut arahannya. Tapi time lain yang dia tak tetapkan, kita buatlah. Lepas sembahyang, dia kata 33 kali. Buat dulu 33 kali yang dia kata. Sebagai tanda kita patuh kepada yang Nabi tu. Habis tu, saya tak mau lepas sembahyang saya nak buat 44. Kalau kita nak, dia nak argue awak, yang saya tambah lagi 11 tak bagus ya. Bukan masalah tak bagus. Tapi masalah dia, awak telah berbeza dengan arah ajaran dia. Awak nak tambah yang tu, bagi habis sembahyang ni nanti, lepas habis sembahyang buat 33, habis pada tu buat tambahan yang lain. Yang tu yang tak ada penetapan. Buatlah 1000 pun bagus, 1,000,000 pun bagus. Dan memang ada kesan yang hebat zikir ni pada diri. Dan ini ajaib. Ada beberapa zikir, saya percaya semua kita yang begini, jangan tinggal zikir itu ya. Sari-sari jangan tinggal zikir. Kalau boleh 1000, 2000, siapa yang berzikir dia akan tahu bahawasanya keajaiban kesan ini. Saya tengok, kerana kesan zikir ni, kita akan tahu dalam diri kita sendiri dia punya keajaiban kekuatan. Bila kita zikir, kita tak kat mana Nabi ajak kita buat. Tapi boleh tak kita astaghfirullah, Allahumma ghafirli warhamni. Kita atau Allahumma ghafirli wahdini. Ya Allah, ampun kau tunjuk aku. Allahumma ghafirli washfini. Ya Allah, ampunkan aku dan sembuhkan aku. Itu doa umum. Kita sebut sehari 5,000 kali. Kita tak apa. Itu doa kita dengan Allah. Kan? Allahumma ghafirli wahabli. Ya Allah, ampunkan aku dan bagi kepada aku. Allah ampun, Allah bagi kepada kita. Allahumma ghafirli warzuqni. Kau sebut berapa kali? Kau sebut 5,000. Saya buat 5,000. Banyak tu kau larat. Allah ada Nabi beritahu 5,000? Tak. Pasal apa? Pasal itu pilihan aku. Aku display ke diri aku sendiri. Tak apa. 3,000 kan 4,000. Kita tak kata kalau 5,000 baru menjadi. Korang dia tak menjadi. Itu tak boleh. Itu kita menetapkan syariat. So satu orang dia boleh ilzamkan diri dia, tapi bukan syariat. Macam satu orang dia dah buat ketetapan dalam diri dia, dia akan buat yang ni 1000 kali. Itu disiplin diri dia. Kan disiplin. Ada benda yang ulama yang Nabi bagi banyak. Antara kesan yang besar dalam rasa ialah solat tasbih. Solat tasbih khilaf di kalangan ulama. Tapi ana antara orang yang menerima ia adalah sabit. Tapi kesan dia seperti mana kata Asy-Syubki dan selain daripada, kesannya memang ajaib. Hebat. Dan orang yang mengamalkan dia akan tahu kesannya hebat. Solat tasbih. Tidak ada orang dalam duka cita dan juga di dalam, dia akan rasa hebat solat tasbih. Adnan Ar'ur kemukakan argument untuk mensabitkan solat tasbih ni dengan. Tapi maksudnya tak apalah, siapa yang nak buat dia buat. Tapi kesan tu bukan hujah. Tapi maksud satu orang, Nabi kata buat setiap hari. Dalam riwayat Ibn Abbas tu kalau tak, buat seminggu sekali, sebulan sekali, kan, setahun sekali. Itu pun sekali satu dalam hayat lah. Hebat kan? So satu orang amal lah. Tapi dia jangan kata hari raya yang ke-7
Puasa 6, raya puasa 6, semayang tasbih. Itu masalah dia. Dia bukan isu semayang tasbih argument tu. Kau telah jadikan semayang tu di tempat tu yang Nabi tak buat. Nabi pun ada riwayat puasa 6 tu, tapi dia tak buat raya puasa 6 dengan semayang tasbih. Kau create satu ajaran baru. Semayang tasbih bukan isu, puasa 6 bukan isu. Tetapi menetapkan satu pattern, satu bentuk agama, itu isu dia. Kerana yang ni hak mutlak Allah Azza wa Jalla. Kalau kita ada guru kita kita ajar apa kena baca ni. Okay, yang tu pasal di dalam Quran disebut subhanallahi yusabbihu lahu ra'du bi'amri. Kerana ada sebagian ulama kata itu boleh digunakan, diambil kerana apa? Kerana Al-Quran menyebutnya tentang tasbih malaikat itu. Adalah wajah apa? Wajah istidlal itu di dalam konteks itu. Wallahu alam, kita pergi makan dulu. Mai ada nak makan? Ha? Ha? Tak tanya lagi, okey. Yang ni kalau tanya pasal? Ni Dr. Rora suka. Hari Jumaat lah. Macam tu lah kan. Benda-benda kan macam dekat orang belajar dekat madrasah dan nak buat ni kan. Kita dia kata macam kan. So macam ya ke? Pertama sekali, memotong kuku adalah sunnah Nabi SAW yang disebut dalam hadis yang sahih. Khamsun minal fitrah. 5 perkara di dalam fitrah adalah antaranya taqlimul adhafir ataupun adfar, iaitu memotong kuku. Ada riwayat-riwayat yang datang menceritakan tentang kelebihan memotong kuku pada hari tertentu. Yang ini saya sebut dalam buku hadis dhaif dan palsu popular. Tapi tidak ada satu pun riwayat yang sahih yang menetapkan hari-hari tertentu untuk memotong kuku. Bahkan Al-Imam As-Sakhawi di antara ulama yang mengatakan tidak ada satu pun dalil yang sahih, riwayat yang sahih menetapkan kelebihan hari-hari tertentu. Sehingga kan saya tak pasti sama ada Ibn Hajar ataupun Imam Nawawi, sebab lama dah duk tulis buku tu. Itulah kata kita tulis buku waktu kita berlupa kan. Tapi ideanya adalah potong kuku ni adalah bila perlu. Maksudnya bila panjang maka kita potong. Itu sunnah. Tetapi para ulama menganjurkan kita untuk memotong kuku pada hari Jumaat kerana sabit hari Jumaat tu hari nak berimpun. Hari nak pergi solat Jumaat, jadi dia kata elok berhias diri dan termasuk di dalam tu adalah memotong kuku lah. So mandi, potong kuku. Jadi, tapi itu bukanlah satu kelaziman. Maksudnya kalau kuku kita memang dah panjang, hari Rabu, jadi kita boleh potong lah hari Rabu pun. Tak payahlah nak tunggu kuku tu sampai hari Jumaat. Dah hitam dah kuku tu pun kan. Jadi dia ada keluasan di situ. Itu pertama. Maksudnya hari-hari tertentu itu tidak ada fadilat yang khusus. Kita boleh potong bila-bila masa yang diperlukan. Yang kedua, ada juga bentuk-bentuk potong kuku yang dianjurkan oleh sebahagian ulama. Antaranya dia kata potong kelingking dululah, potong ibu jari dululah kan. Jadi semua ini adalah pandangan-pandangan yang tidak disebutkan dengan riwayat-riwayat yang jelas. Maksud riwayat memang tak sebut. Riwayat memang tak sebut bentuk-bentuk yang khusus. Jadi riwayat yang umum adalah Nabi SAW suka mendahulukan yang kanan. Apabila nak menyucikan, nak membersihkan, maksudnya nak orang kata apa? Tuhur ni Nabi suka kanan dulu. Dalam riwayat Abu Daud, Nabi Aisyah kata Nabi, tangan kanan Nabi ni untuk pembersihan, tangan kiri Nabi untuk buat benda-benda yang kotor lah, contohnya istinja dan sebagainya. Jadi Aisyah pun kata kerana Nabi SAW yuhibbut tayamun, Nabi suka mendahulukan yang kanan fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi wa fi sya'nihi kullihi. Nabi suka mendahulukan yang kanan pada bersuci, pada bersisir, bersikat, dan juga pada memakai selipar, memakai kasut, dan dalam perkara kebanyakannya, keseluruhannya. Jadi kalau kita nak potong kuku, potong belah kanan dulu lah kan. Lepas tu belah kiri. Tapi nak jari mana dulu, tidaklah ada yang spesifik. Wallahu a'lam. Saya nak tanya satu soalan. Saya is a golfer, maknanya pemain golf yang ekstrim. Setiap kali kita bermain golf ni,
dia bukan istilah betting, tetapi siapa kalah dia bayar. Bukan bayar makan dia. Macam bayar tu betting. Itu nak saya tanya istilah betting Macam grup-grup saya sampai dia main ni beribu-ribu tau. Maknanya satu lubang tu 1,000 atau 2,000. Tapi kita tak panggil istilah betting. Kita tak nak ke situ betting lah. Tapi kalah memang kena bayar tu. Jadi ramai kawan yang bertanya kat saya kata nantilah saya kalau jumpa kawan-kawan apa nanti saya. Bukan niat judi tu. Bukan niat judi. Memang tak ada niat judi. Tapi Berjudi tapi tak niat judi. bagi saya tu, bagi saya memang sebesar hama saya tak ada, bukan maksud saya nak berjudi lah, tapi memang tu permainan kita yang selalu seronok, tapi jumlah tu agak besar tu. Tapi kalau saya, kalau kau katakan siapa kalah bayar makan ni, saya kalah. Kalah. Jadi betul. Tak. Apa Boleh saya sambung sebab ada konteks. Ada yang saya orang bagi tahu saya, kalau kita berusaha dalam sukan tersebut, yang ada pendapat yang maknanya kita boleh menang sesuatu. Maknanya macam boxing kan, macam boxing Muhammad Ali dengan Manny Pacquiao, dia boleh boxing dan bila menang dia dapat duit. Jadi adakah sejauh manakah seorang usaha dalam sukan itu boleh menang hadiah? Berbeza sedikit dengan sukan. Okey. Pertama, judi itu apa? Taruhan apa? Macam mana nak jadi judi? Dua pihak meletakkan satu jumlah. Salah seorang siapa yang berjaya akan ambil, siapa yang tak berjaya akan rugi. Apa beza tu? Judi lah. Itulah judi. Tak ada takrif judi yang tu judi. Walaupun mungkin hanya kita kata macam ni. Kita main kecil tak payah golf, main badminton ni. Kalau aku menang, hang belanja aku. Kalau hang menang, aku belanja hang. Judi lah. Judi. Kerana dia pertaruhan antara dua pihak ataupun lebih. Dia judi. Judi yang diharamkan, itulah judi. Sama lah yang orang duk pergi tikam tunjuk kita. Judi lah. Maksud, siapa yang menang, dia dapat hadiah tu. Siapa yang kalah, burn lah duit dia tu. Dan pertaruhan tu bukan mesti wang. Mungkin juga kalau aku menang, hang kerja dengan aku 3 hari tanpa gaji. Kalau hang kalah, aku kerja dengan hang. Sama juga, kerana itu ada kos dah. Ada kos. Cumanya dia tak akan jadi judi kalau berapa cara. Satu ialah satu pihak saja. Satu pihak apa dia? Kalau hang menang, aku belanja hang. Kalau hang kalah, tak apa. Hang tak payah belanja aku. Itu nama dia hadiah. Ataupun kita macam anak kita lah. Kita kata kalau kau dapat semua A, ayah bagi kat kau handphone. Hadiah. Tapi kalau kau dapat semua A, ayah bagi kau handphone. Kalau kau tak dapat A, duit bank kau ayah ambil. Yang tu jadi judi. Kita berjudi, kita betting dengan anak kita. Boleh dengan anak kita boleh jadi judi. Betul tak? Kalau dia kata kalau saya betul, dia bagi saya duit. Tapi kalau saya salah, saya kena. Itu hadiah. Sebelah pihak hadiah. Sebelah pihak hadiah. Kita katakan isteri kalau you dapat dia ni, bagi you sekian-sekian. Hadiah. Tapi kalau kalau you tak dapat, you punya sekalian I ambil. Okey. Kalau macam ni, okey, kalau Macam dia buat je. ini cari loophole ni. Banyak judi kau ni. Kalau macam ni tu, kalau macam okey, cakap okey kalau you betul, I bagi you ni. Lepas tu dia kata okey kalau you betul, I bagi you. Ini tak ada. Kalau saya cakap kalau you betul, kalau contohnya kalau you betul, I belanja you. Tapi kalau I betul, tak apalah. Tapi dia cakap, okey, kalau you betul, I belanja you pula. Jadi macam boleh kan?
Boleh apa Mak? Dia juga yang meletakkan. Kira nafas ini. Kalau kalau dia satu ikatan, dia bukan syarat, dia tak ada syarat dah. Dia suka hati je nak bagi tu. Dia hadiah lah. Dia kata kalau awak menang ni, saya bagi hadiah kat awak. Kalau saya menang ni, awak saya bagi hadiah. Kepada kita kalau awak pergi menang yang awak, saya bagi hadiah kat awak. Itu hadiah yang kita tak terikat pun. Kita bagi atas dia, tak ada kaitan dengan pertaruhan itu. Tak ada kaitan. Kerana di atas baik hati kita. Bukan kerana dia telah letakkan ini sebagai bayaran dia, kita kena bagi balik. Bukan. Tidak ada kaitan. Itu. Okey. Macam mana nak keluarkan benda itu? Dia ada satu istilah, iaitu dia panggil mewujudkan muhallil. Ni cara yang kedua lah nak keluarkan benda muhallil. Muhallil ni kita wujudkan satu pihak yang ketiga di dalam semua tu. Tadi sebelum pihak ketiga, kita wujudkan pihak ketiga macam organizer atau sebelum organizer, kita katalah kita yang main ni 5 orang. Apa? 4 orang. 2 orang kata, siapa kalau aku ni 2 orang letak duit untuk satu kos, tapi 2 orang lagi tak ada. Mereka mempunyai keupayaan yang setara. Kebarangkalian menang yang sama. Tapi mereka tak letak. Bila mereka tak letak, mereka boleh menang. Kalau mereka menang, mereka dapat duit juga. Tapi mereka tak letak tadi. Mereka tak letak apa-apa. Katalah ambil nak mudah 30 orang bertanding. Semua orang nak masuk macam kita duk pergi main mancing tu. Judi tu. Judi sebab bahawa kita letak duit dan duit itu sebagai hadiah. Kalau sekiranya 30 orang masuk, 10 orang tak bayar apa-apa. Hanya dia bayar servis makan apa-apa, tapi bahagian hadiah dia tak bayar. Dan dia ada peluang untuk dapat menang sama. Bukan kita pergi cari 10 orang yang mata kai pun tak pernah tengok, ikan pun tak reti. Bukan setakat. Dia memang ada keupayaan yang setara. Dia orang ni juga masuk. Daripada katalah 300 yang masuk, 100 free. Ataupun tak kena bayar. 200 saja yang bayar. Mereka ni muhallil. Itu dibolehkan. Dalam fatwa kita 1/3. Kita letak 1/3. Boleh tak? Kena buat jambu. Kena buat jambu. So yang 2 tu tak payah bayar. Yang 4 je bayar. Yang 4 bayar. Kalau 6 orang, 2 tak payah bayar, 4 saja bayar. Boleh buat jambu. Dia orang letakkan satu jumlah wang. Kemungkinan bukan yang 2 tu kayu golf pun angkat tak erti. Kan? Yang 2 tu tak ada rating dia, tapi kalau tu dia menang juga. Dia boleh menang sama, dia setara. Yang 2 orang tu saya. Bukan. Masalahnya 2 orang tu buatlah, 2 orang tu tak payah. Tak, kita kena pakatlah yang 2 orang tu, satu saya punya kuda, satu lagi tok punya kuda. Masalah dia kuda kita. Tapi maksudnya itu yang caranya salah tu kita ada muhallil. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga ialah hadiah daripada datang dari pihak yang lain lah. Apakah ini yang sama dengan lumba unta di Arab Saudi? Konsepnya sama? Orang Arab, isu dalam fatwa Saudi dia tak benarkan, melainkan pertaruhan bagi pertandingan yang mempunyai manfaat untuk jihad atau kekuatan, seperti lumba kuda. Kuda nak naik tu bukan kuda nak nombor kuda tu bukan kuda duk lari seorang-seorang. Kita duk kira sampai menang dah. Lagi memanah. Ini semua benda-benda yang ada faedah dalam peperangan. Bahkan sebahagian kata pertaruhan dalam hal ini dibenarkan kerana dia ada manfaat. Kerana zaman dulu mereka yang bertaruh dalam hal-hal ni ialah untuk peperangan jihad. Lain daripada tu sia-sia, dia tak benarkan. Bahkan dalam fatwa Ibn Bas, hak lain daripada tu pertandingan hadiah, hak lain daripada 3 ni semua dia tak bagi.
Jadi pilihan raya tu judi lah. Pilihan raya ni bukan dia wang pertaruhan dalam erti kata dia bertaruh kalau hang kalah. Kalau yang menang tu angkut duit tu, yang menang tak angkut duit tu. Dia macam satu denda daripada pemerintah dan dia bayar kos. Denda. Bukan siapa yang menang pakat letak seorang 10,000, siapa yang menang ambil 30,000 tu dah. Pilihan raya bukan macam tu. Lepas ni nak bertanding agak-agak lah tu dah. Agak-agak nak kalah tak payah tanding kan. Itu macam denda pemerintah lah. Hang dah tahu muka kalah, hang masuk babak. buat habis kertas kami. Kan macam tu lah. Dapat pun tak sampai 10%. Okey, terima kasih banyak semua. Takut masa kita boleh bergerak berjalan di kawasan ni, berkenalan dengan CEO Mat Ips. Bagi sesiapa yang nak tanya tentang zakat Perlis dan apa benda kerjasama organisasi dan seumpamanya. Tapi tak boleh betting dengan Mat Ips. Terima kasih.